أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Tafsir Al-Quran Ahmad Sun Haji bin Muhammad, ayat 178 hingga 183, Qisas dan hikmahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlil hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu azabun alim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menuntut bela, yakni balas disebabkan membunuh orang. Merdeka dengan merdeka, sahaya dengan sahaya, perempuan dengan perempuan. Barang siapa mendapat maaf dari saudaranya akan sesuatu, maka hendaklah tuntutannya mengikut yang patut dan membayarkannya kepada yang menuntut secara baik. Yang demikian itu adalah satu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Maka barang siapa yang menceroboh sesuatu itu, baginya siksa yang pedih. Huraiannya, ayat ini ditujukan kepada dua perkampungan Arab yang penduduknya kerap bertempur pada zaman jahiliah tersebab oleh sesuatu pembunuhan. Penduduk kedua perkampungan itu adalah dari suku Aus dan suku Khazraj. Di dalam pertempuran itu, banyaklah dari kedua belah pihak yang mati dan luka-luka, dan setengah mereka ada yang belum menuntut bela di atas kematian kaumnya. Sehinggalah datang kepada mereka agama Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kedua suku paling bermusuh-musuhan itu masing-masing bermegah dengan ramainya bilangan mereka dan dengan kehormatan serta nama baiknya. Hinggakan mereka ada yang mengkahwinkan anak-anak perempuan mereka dengan tidak menuntut maharnya, mas kahwin. Tetapi mereka sangat dipengaruhi oleh perasaan taksub yang melampau-lampau di dalam menuntut bela. Hinggakan mereka jadikan pula satu sumpah, iaitu mereka bersumpah akan menuntut bela di atas kematian kaumnya. Sekiranya yang terbunuh itu hamba sahayanya, mereka akan menuntut bela membunuh seorang merdeka. Sekiranya yang terbunuh perempuan, mereka akan balas membunuh seorang lelaki. Sekiranya seorang yang terbunuh, mereka akan balas membunuh dua orang. Dan sekiranya ada yang luka, mereka akan lukakan lawannya berlipat ganda. Perkara yang demikian ini telah disampaikan kepada Nabi SAW, maka turun ayat ini untuk dijadikan undang-undang jenayah bagi kepentingan keamanan dan kerukunan seluruh kehidupan manusia. Adapun menuntut bela, qisas, tidaklah dapat dijalankan dengan adil dan saksama pada masa sebelum Islam, kerana tiap-tiap satu kaum masing-masing bertanggungjawab melaksanakan hukum jenayahnya yang lazim, kecuali mengenai hukuman yang telah diisytiharkan pembatalannya di khalayak ramai, barulah tiada dijalankan. Sedikit banyak ahli waris yang menuntut bela memandang dengan tuntutan-tuntutan yang agak munasabah. Terutamanya jika ia orang berbangsa atau ketua kaum, maka akan berlebih-lebihanlah tuntutan mereka sebagai yang berlaku pada kisah suku Aus dan Khazraj tadi. Dengan hal yang demikian, kerap pula pihak yang dituntut terpaksa dipertahankan dan dilindungi oleh kaum atau sukunya. Maka dari sinilah timbul pertentangan, pemusuhan dan peperangan yang menambah lagi bilangan orang-orang yang terkorban. Tuhan menurunkan undang-undang jenayah untuk mengatasi kesulitan masalah menuntut bela yang dinamakan qisas. Hukuman itu terbatas kepada melakukan jenayah, iaitu al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Balasan bunuh orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahayanya, dan perempuan dengan perempuan pula. Jadi, diri si pembunuh itu sendiri yang dijatuhi hukum bunuh, tidak membabitkan kepada orang lain. Kemudian peraturan diat
ganti rugi menebus nyawa atau kecederaan, iaitu peraturan biasa terpakai sebelum Islam. Bahkan dengan kedatangan Islam, betul peraturan itu masih tetap dipelihara sebagaimana disebut dalam ayat, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Barang siapa mendapat maaf dari saudaranya akan sesuatu, hendaklah tuntutannya mengikut yang patut dan membayarkannya kepada yang menuntut secara baik. Di sini jelas bahawa pokok menjatuhkan hukuman adalah dengan cara qisas dan persamaan. Kecuali jika si penuntut bela itu memaafkan dan rela menerima dia bayaran sagu hati. Bolehlah menuntut bayaran secara patut, tidak berlebih-lebihan, sedang pihak yang dituntut pula hendaklah menunaikannya dengan baik dan segera menjelaskannya. Zalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Ya, demikian itu suatu keringanan dari Tuhan kamu dan satu rahmat. Betapa tidak, kerana di dalam syariat Yahudi seseorang itu dilarang memberi maaf dengan menerima dia. Yang ada di dalam Taurat hanyalah hukum qisas sahaja. Sedang di dalam syariat Nasrani pula tidak ada hukum qisas. Yang ada di dalam Injil hanyalah memberi maaf sahaja. Maka Allah telah melengkapkan di dalam syariat Islam ada hukuman qisas dan ada pula tolak ansurnya memaafkan dengan bayaran dia. Yang mana satu antara keduanya boleh dipilih supaya menjadi keringanan sehingga merupakan hukuman yang adil dan saksama. Tetapi Allah memberi amaran, barang siapa yang menceroboh sesuatu pengampunan itu, baginya seksa yang pedih, iaitu dibunuh. Tidak ada keampunan lagi. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ayat 179. Di dalam kamu melaksanakan qisas itu, terdapat suatu cara hidup. Hai orang-orang yang mempunyai akal, mudah-mudahan kamu takut. Huraiannya, ayat ini menerangkan betapa baiknya hukuman qisas, menuntut balas itu, dengan dilaksanakannya atas penjenayah yang menyebabkan hilangnya nyawa atau tertumpahnya darah. Baik di kalangan orang yang hidup dapat dikawal kesejahteraannya. Berbeza kalau ditiadakan kerana pernah satu kumpulan orang ramai dibunuh tersebab oleh kematian satu orang. Dan dengan itu pula tersebarlah fitnah di kalangan mereka. Oleh adanya undang-undang qisas itu, hidup manusia dapat terjamin. Maka dengan sendirinya undang-undang qisas itu merupakan sebahagian yang diperlukan untuk mengekalkan hidup manusia. Orang yang bermaksud membunuh, jika ia tahu akan dikenakan qisas dibalas bunuh, nescaya tidak jadi ia melakukan niatnya yang jahat itu. Dengan demikian qisas menjadi sebab kekalnya hidup baik bagi pihaknya sendiri maupun bagi pihak orang yang akan diserangnya. Undang-undang qisas ini tidak hanya terbatas pada pencabulan nyawa sahaja, bahkan juga mengenai kecederaan anggota badan. Semuanya ada qisas dan balasannya. Ayat ini juga telah ditakwilkan oleh para ulama, iaitu dengan terlaksananya undang-undang qisas di dunia akan dapat menyelamatkan dari qisas di akhirat. Kerana orang yang belum dikenakan qisas di dunia akan dikenakan qisas di akhirat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Ayat 180. Difardukan atas kamu apabila telah hampir mati, jika kamu meninggalkan harta, supaya kamu berwasiat menguntukkan bagi kedua ibu bapamu dan karib kerabatmu secara yang patut mengikut peraturan agama. Yang demikian itu suatu ketetapan tanggungan di atas orang-orang yang takut. Huraiannya, Allah telah mewajibkan atas orang yang telah dekat kematiannya, yakni telah nampak tanda-tandanya atau menerima sakit yang akan membawa kematian, sedang ia bakal meninggalkan harta warisan yang ditaksirkan oleh para ulama kira-kira 1000 dirham ke atas. Ada pula yang mengatakan 700 dirham, ada yang mengatakan 500 dirham, dan ada yang mengatakan harta yang banyak melebihi dari hajat keluarga yang ditanggungnya. Hendaklah orang itu berwasiat menguntukkan hartanya itu bagi kedua ibu bapanya dan karib kerabatnya seperti yang patut, tidak lebih sepertiga dari semua hartanya. Adapun berwasiat itu pada permulaan Islam diwajibkan untuk diberikan kepada ibu bapa dan karib kerabatnya, iaitu orang-orang yang terdekat. Gunanya untuk mencegah perbuatan orang-orang jahiliah dahulu yang berwasiat sebelum mati akan menguntukkan harta-hartanya kepada orang-orang yang jauh dari pertalian kerabat, semata-mata kerana hendak bermegah-megah dan mengharapkan pujian dari orang, serta bermuka-muka sedang kerabatnya sendiri terbiar, terlantar dan melarat. Itulah sebabnya ayat ini Allah turunkan. Tujuannya untuk mencegah adat jahiliah tadi. Setelah itu
Ayat ini dimasukkan pula oleh Allah, dibatalkan hukumnya, digantikan dengan hukum yang lain. Seperti yang tersebut dalam surah Al-Nisa mengenai ayat Al-Iris. Ayat 11 hingga 14 dan juga ayat 176. Selain dari ayat, juga ada hadis yang mengatakan pembatalannya, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i juga At-Tamizi yang diriwayatkan dari Amr bin Kharijah. Katanya, saya sedang memegang tali unta Nabi SAW dan Nabi berkhutbah. Saya dengar baginda bersabda, Inna Allaha a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah memberikan hak seseorang itu kepada yang punya hak, maka tidak ada wasiat diuntukkan kepada ahli waris. Maksudnya ada pembatalan waris peruntukan kepada ahli waris di sini, kerana ahli waris itu dengan sendirinya akan menerima bahagian pusakanya dengan kadar yang ditetapkan oleh syarak. Walaupun tidak ada wasiat apa-apa dari si mati, namun demikian syarat telah menetapkan berbuat wasiat sebelum mati itu hukumnya adalah sunat. Dan yang dimaksudkan dengan wasiat di sini itu peruntukan atau derma yang akan diberikan kepada seseorang kemudian akan diterima selepas matinya dengan syarat tidak lebih sepertiga dari jumlah semua harta peninggalannya. Jika lebih daripada sepertiga, ahli waris yang mati hendak menahan yang lebih itu, kecuali kesemua ahli waris dengan rasa suka merelakannya. Hukum mengenai warisan dan wasiat ini ada diterangkan oleh ulama fiqh di dalam kitab-kitab fiqh dengan jelas. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ayat 181. Barang siapa mengubahnya selepas mendengarnya, maka dosanya atas orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Huraiannya, jika wasiat itu telah dibuat tetapi kemudian diubah selepas tuan punya wasiat itu mati dengan mengubah isi tulisannya atau mengubah kadar pembahagiannya atau saksi menyembunyikan penyaksiannya padahal terang-terang menyalahi dari isi wasiat telah didengarnya, berdosalah orang yang telah mengubah itu. Allah memperingatkan kepada mereka bahwasanya dia mendengar apa yang diwasiatkan dan mengerti pula perkara yang mereka ubah. Hal ini hendaklah disedari bahwasanya wasiat orang yang sudah mati merupakan peninggalan patut dihormati. Merupakan suatu amanah yang patut dijaga dengan sebaik-baiknya. Janganlah hendak disia-siakan atau dikhianati. Tunaikanlah mengikut isi wasiat itu dengan sepenuhnya supaya terlepas dari dosa. Faman khafa min musin janafan au isman fa aslaha bainahum fala isma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Ayat 182, barang siapa yang takut melihat orang yang berwasiat berlaku tidak adil atau kesalahan lalu diperdamaikannya antara mereka, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah pengampun lagi penyayang. Huraiannya, jika ada seseorang sedang menyaksikan orang sakit berwasiat sedangkan isi wasiat itu mengandungi kecuaian atau membawa kepada membazir dan sia-sia ataupun digunakan kepada yang tidak layak kerana bukan pada tempatnya, yang mana perkara-perkara tadi merupakan sikap tidak adil dan anaya, tidaklah berdosa orang yang menyaksikan itu menganjurkan mengislah atau membetulkan si mati itu supaya berwasiat secara adil, tidak menyalahi. Sesungguhnya Allah pengampun lagi penyayang kepada orang-orang yang tidak memperbaiki isi wasiat yang salah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, maksudnya bahawasanya seorang lelaki dan seorang perempuan walaupun telah beramal mentaati Allah selama 60 tahun kembali kemudiannya di kala matinya berwasiat yang salah, maka keduanya adalah tetap dalam neraka. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, difardukan atas kamu puasa sebagaimana yang telah difardukan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu takut. Mudah-mudahan apa yang kita baca dengan mendapat taufik hidayah daripada Allah untuk kita sampaikan. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya ila indaka hajati ilaih. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku titipkan, simpankan kepadamu apa-apa yang telah aku baca, dan kembalikanlah ia kepadaku ketika aku berhajat kepadanya, memerlukannya. Amin.